Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan saya di rumah. Harap-harap semuanya sihat-sihat belakanya dan kekalkan senyuman tersebut. Ya, nama saya Hanif Sean dan sekarang anda sedang menonton slot menengah rendah dan mata pelajarannya ialah Geografi. Sangat menarik. Mesti tanya-tanya kenapa ada pisang depan saya ni? Adakah ini sebahagian daripada geografi? Tentunya dekat Malaysia kan banyak pisang. Itu adalah antara salah satu hasil bumi di Malaysia yang sangat berharga. Baiklah, hari ini sama-sama kita masih lagi berjuang menentang COVID-19 dan saya ingin mengingatkan anda semua serta diri saya sendiri sama-sama kita mematuhi SOP dengan memakai pelitup muka, dengan menjaga penjarakan kita antara diri sendiri dengan orang seterusnya dan kebersihan diri itu sangat penting. Baiklah, untuk mata pelajaran geografi hari ini, kita nak tahu juga siapakah guru kita, siapakah guru penyampai kita. Kalau nak tahu, kita lihat dahulu biodata beliau. Ya, itu dah kita sudah perhatikan siapakah guru kita. Beliau adalah teknologis Muhammad Zaki bin Said, dia guru geografi dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, cikgu. Nak tanya juga cikgu, berapa tahun pengalaman ni cikgu ada? 11 tahun setakat ni. 11 tahun cikgu. Melebihi satu dekad cikgu. Ya, betul. Baik cikgu, hari ini mata pelajaran geografi sama-sama kita ingin mengupas topik apa cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar geografi tingkatan 1 iaitu berkaitan dengan bentuk muka bumi dan juga saliran di Asia Tenggara. Oh, saya rasa itu sangat menarik cikgu kerana kita juga Malaysia berada di Asia Tenggara tentunya. Dan cikgu, sebenarnya bukan kita berdua sahaja hari ini. Kita ada juga murid-murid lain di dalam talian yang sebenarnya tak sabar-sabar nak belajar geografi bersama kita. Ada 6 murid. Cuba lambai sikit dekat abang dengan cikgu di sini. Begitu bersemangat mereka di sana ya. Baiklah, abang akan sebutkan nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Mereka dari SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Sama negeri dengan cikgu tetapi bukan betul. Sekolah yang sama. Cikgu, kita mulakan dengan dengan Aidil. Apa khabar Aidil di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Aiman dari SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Ya, waalaikumsalam Aidil. Seterusnya kita ada juga Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Haikal bin Muhammad Afizan dari Sekolah SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Terima kasih Akil. Kita ada pula Davina. Selamat sejahtera kepada Abang Unsihon dan Cikgu Zaki. Nama saya Davina Alfreda dari Sekolah SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Baik, terima kasih Davina. Sebenarnya nama saya Hanif Sean Davina. Tapi nanti nama lain tu saya boleh gunalah untuk kemudian pula ya. Baik, seterusnya kita ada juga Kalashri. Selamat sejahtera kepada Abang Hanif dan Cikgu Zaki. Nama saya Kalashri, anak perempuan Wasenden dari kelas 1 Amazing Sekolah Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Itu dia cikgu, 1 Amazing. Saya suka nama kelas tu cikgu. Tahniah Kalashri ya. Seterusnya kita ada Arshini. Selamat sejahtera kepada Abang Hani dan Cikgu Zaki. Nama saya Arshini Kumarwilu dari Sekolah SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Terima kasih Arshini. Dan yang terakhir kita ada Darshan. Salam sejahtera, nama saya Darshan Analaki Sarnabawa dari SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau. Baik, terima kasih Darshan. Sekali lagi ke-6 murid dalam talian kita dari Sekolah SMK Methodist Nibong Tebal, Pulau Pinang. Dan cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, tentunya kita juga ingin mematuhi SOP. Betul ya? Dengan itu saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Saya juga akan sanitasi tangan saya dan tentunya
Untuk rancangan kita hari ini, kita akan kekalkan penjarakan sosial dan sentiasa memakai pelitup muka. Baik cikgu, dengan topik kita hari ini mengenai saliran di Asia Tenggara. Betul. Kongsikan dengan kita apakah yang akan kita capai sama-sama. Okey, baiklah, sebelum tu Hanif, saya nak minta murid-murid bersedia dengan buku teks muka surat 108. Okey, kita nak lihat di akhir pembelajaran pada kali ini, iaitu kita berharap murid-murid dapat melengkapkan peta Asia Tenggara. Kemudian begitu juga dengan nama-nama negara yang berada di Asia Tenggara. Kita nak uji murid-murid mereka faham atau tidak. Okey, kemudian yang kedua adalah kita nak menjelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh bentuk muka bumi yang ada di Asia Tenggara, dan yang ketiga pula adalah kita nak menjelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh sungai dan 1 tasik utama di Asia Tenggara. Okey Hanif. Saya rasa ini sangat penting cikgu, dan ketika kita membincangkan mengenai negeri-negeri di Asia Tenggara, tasik dan juga sungai cikgu, ini banyak tempat-tempat untuk melawat ni. Ya, betul. Kita ya? akan bawa murid-murid pada segmen kali ini kita ke kawasan-kawasan yang menarik di Asia Tenggara, yang meliputi banyak kawasan negara-negara yang mempunyai keindahan dan kecantikan. Okey, selepas ini. Saya setuju cikgu. Kejap lagi Cikgu Zaki kita nak bawa kita melancong lah sambil belajar geografi. Kalau nak teruskan dengan pelancongan kita hari ini dalam mata pelajaran geografi, kekal bersama kami di Didik TV KPM. Kita akan berehat sebentar. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot menengah rendah, sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran geografi dan topiknya mengenai saliran di Asia Tenggara. Dan bersama saya ada Cikgu Muhammad Zaki bin Said, guru geografi dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cikgu, sebelum berehat tadi, Cikgu ada kongsikan dengan kita apa yang kita ingin mencapai sama-sama. Ada 3 perkara. Dan sekarang adakah kita akan bincang ke Cikgu mengenai peta Asia Tenggara tersebut, dan mungkin kita akan jelaskan bentuk muka bumi di Asia Tenggara ini. Okey Hanif, saya ingat murid-murid sekarang dah bersedia kot bersedia. Kita nak menguji murid-murid, pengetahuan murid-murid tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Okey, sebelum tu saya nak tanya murid-murid, ada berapa buah negara yang terdapat di Asia Tenggara? Ada nak jawab tak? Ada yang ingin cuba? Ada berapa? Saya. Ya, Aidil. 11 buah negara. Ya, 11 buah negara. Ashini, betul Ashini? 11 buah negara? 11 buah negara, Cikgu? Ya. Okey, betul. Aidil dah. Okey, bagus. Seterusnya kita nak lihat negara-negara. Ada tak murid-murid yang boleh senaraikan 11 buah negara yang ada di Asia Tenggara? Ada tak? Siapa yang ingin mencuba? Nak senaraikan 11 buah negara. Ada tak? Silakan. Kalau ada nak menyenaraikan. Ya, Akil. Silakan Akil. Nombor 1 Malaysia. Malaysia. Malaysia tentunya Akil. Okey, lagi? Myanmar. Lagi? Yang ketiga? Kemboja. Lagi? Kemboja. Vietnam. Lagi? Brunei Darussalam. Yang keenam? Timor Leste. Okey, lagi? Leste di sana. Indonesia. Malaysia berwarna hijau. Okey, yang ke-8? Filipina. Lagi? Singapura. Dah 9 dah, Lagi? Cikgu. Laos. Lagi satu? Thailand. 11. Okey, jadi kita cukup, kita berjaya menyenaraikan. Tapi adakah murid-murid ni tahu ke tak negara-negara yang ada di Asia Tenggara? Cikgu, sebelum tu Cikgu, saya rasa Akil cemerlang ni Cikgu dapat jawab ke semua. Ya, dapat betul. menerangkan ke semua 11 negara di Asia Tenggara. Berapa markah Cikgu dah bagi ni? 1 sampai 5. Berapa markah? Saya nak bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Akil. Cemerlang Akil. Baik Cikgu. Okey, baiklah.
sebelum tu kita nak uji lagi kedudukan negara-negara di Asia Tenggara. Okey. Sebentar lagi kita akan uji. Jadi sebelum tu kita kenal dulu negara-negara Asia Tenggara ni di mana. Okey. Negara-negara di Asia Tenggara ini adalah merupakan terletak di Tenggara Benua Asia di sini, Tenggara Benua Asia. Kemudian berkedudukan antara latitud 11 darjah selatan hingga ke 28 darjah utara. Kemudian longitud 93 darjah timur hingga 135 darjah timur. Okey. Kemudian seterusnya adalah terdapat 11 buah negara yang telah diberitahu oleh murid-murid sebentar tadi yang mempunyai keluasan 4,506,600 km persegi. Saya rasa itu sangat menarik, cikgu. Luas betul Asia Tenggara ni ya. Tapi Hanif negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini terbahagi kepada dua pula, iaitu terdiri daripada tanah besar Asia Tenggara. Okey, kemudian yang kedua adalah kepulauan Asia Tenggara. Contohnya negara kita seperti Semenanjung Malaysia, iaitu terletak di kawasan mana agak-agak ni murid-murid? Di tanah besar Asia Tenggara atau di kepulauan negara kita? Ada yang nak jawab? Nak cuba angkat tangan? Saya tengok Davina dengan khusyuknya. Mungkin Davina ingin mencuba, Davina. Okey, Davina silakan. Negara Tanah kita. besar. Negara kita. Apa? Semenanjung Malaysia Semenanjung di mana? Malaysia terletak di mana? Di Asia Tenggara. Ya, iaitu di tanah besar Asia Tenggara. Kemudian kita ada Sabah dan Sarawak, iaitu terletak di kawasan Kepulauan Asia Tenggara. Antaranya adalah Kepulauan Asia Tenggara iaitu di Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste dan juga Filipina. Okey, terus seterusnya kita beralih kepada kita nak kenal di mana negara-negara yang berada di Asia Tenggara ni. Cuba lihat dalam paparan sekarang di mana terletaknya Timor Leste. Berpusing-pusing. Di mana kedudukan Timor Leste? Okey, itu adalah bendera Timor Leste. Okey. Di manakah Timor Leste ni, cikgu? Okey. Timor Leste ni adalah dalam wilayah mana? Ada yang ingin mencuba Warna biru ke? Dalam Indonesia. Ya, sebenarnya dia adalah sebahagi pada dahulunya adalah berada dalam kepulauan Indonesia. Kalau kita lihat dalam paparan sekarang ini berwarna biru itu adalah menunjukkan bahawa Timor Leste berada di dalam Indonesia. Kemudian kita lihat pula berwarna oranye. Kepulauan di berwarna oranye tu. Negara mana tu? Ada yang ingin mencuba lagi? Tadi Akil dah cuba, seterusnya. Kepulauan yang berwarna oranye. Ya, Aidil. Angkat tangan. Silakan Aidil. Filipina. Ya, Filipina. Okey, dan yang berwarna biru tu adalah siapa nak cuba yang berwarna wilayah biru? paling besar sekali di Asia Tenggara adalah biru gelap. Indonesia. Bagus, dahsyat. Cuma cikgu, kita ada 3 murid cikgu. Akil, Aidil dan Dashan. Berapa markah kita nak bagi? Berapa bintang kita nak bagi, cikgu? Okey, saya nak bagi 4 bintang sebab lambat nak jawab. Okey, masih terfikir-terfikir nak jawab apa kan? Jawapannya tepat. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan bincang berkaitan dengan jenis-jenis bentuk muka bumi yang ada di Asia Tenggara. Okey. Yang pertama sekali adalah tanah tinggi. Dan yang kedua adalah kita akan bincang tentang tanah pamah. Kemudian yang ketiga kita akan bincang tentang pinggir laut. Dan yang terakhir adalah gunung berapi di beberapa kawasan di Indonesia dan juga Filipina. Okey, murid-murid berapa sedia? Ingat lagi tak? Ingat tak cikgu ajar kamu tentang tanah pamah? Negara kita pun ada tanah pamah. Negara kita juga ada tanah tinggi. Negara kita juga ada pinggir laut. Okey, satu yang tak ada. Apa yang tak ada tu? Ada tak murid-murid nak terangkan? Apa yang tak ada? Gunung berapi. Ya, betul. Siapa yang jawab tu? Oh, Akil. Okey, terima kasih Akil. Bagus. Negara kita ni aman, damai, tak ada masalah, tak ada gunung berapi, tak payah lari-lari. Okey, syukur tak? Alhamdulillah cikgu, kita selamat di sini. Semua murid-murid bersyukur kita berada di kawasan yang strategik, di kawasan yang aman dan damai, tidak berlakunya gunung berapi. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita nak minta murid-murid kenal pasti di mana gambar A ni. Dia ada gunung, dia ada tasik. Ya, Aidil. Jadi atas Davina lah. Davina belum cakap lagi. Nak dengar suara Davina.
Silakan Davina. Danau Toba, Indonesia. Ya, Danau Toba di Indonesia. Tasik itu berada di kawasan pegunungan, iaitu yang terdiri daripada kawasan gunung berapi yang aktif sebenarnya. Gunung berapi Okey. aktif. Di B pula. Kita lihat pula B. B ni di mana? Sorry, dah terkeluar. Tak apa, kita buat tak Okey. nampak. Ada yang ingin mencuba. Okey, baik. Mungkin di ada yang mana tak ni? sempat Masih tengok lagi tadi. kawasan Ya. pegunungan. Ya, Akil, silakan. Masih lagi kawasan pegunungan. Gunung Pinatubo, Filipina. Okey, Cemerlang. okey, Gunung Pinatubo di Filipina. Cikgu dah bagi markah untuk mereka, cikgu? Belum lagi kan? Oh, belum lagi? Ada lagi? Okey. Seterusnya kita lihat pula di kawasan ni ada macam sungai kot. Okey, agak-agak di mana ni? Sebab di Asia Tenggara ni banyak sungai sebenarnya, Hanif. Okey, di mana agak-agaknya? Ada siapa nak jawab? Okey, Davina, silakan. Sungai Mekong di Vietnam. Okey. Sungai Mekong di Vietnam, antara sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar rajah D pula. Kita nampak macam ada floating village atau perkampungan terapung. Okey. Menarik tu, cikgu. Ya, kita kena pergi, Hanif. Okey. Di mana agaknya? Floating Tonle Sap. village. Ya? Tonle Sap, Kemboja. Okey, Kemboja. kita lihat jawapan. Tonle Sap di Kemboja. Okey, Bagus, baiklah. Tarshan. Seterusnya kita lihat jenis bentuk muka bumi. Kita nak cuba nak kenal, iaitu yang berwarna hijau itu adalah kawasan Tanah Pamah. Tanah Pamah ni apa yang kamu faham, murid-murid? Apa yang kamu faham tentang Tanah Pamah? Ada nak jawab tak Tanah Pamah? Akil lagi. Okey, silakan Akil. Berwarna hijau. Penanaman padi. Ya, kawasan penanaman padi bermaksud kawasan rendah lah. Kawasan rendah, Kawasan cikgu. rendah. Tanah Pamah adalah kawasan yang rendah. Okey, tapi ada juga tanaman padi di kawasan pegunungan. Okey, di mana tu Hanif? Boleh jawab tak? Saya rasa... Di Sabah ada tak? Soalan dia bagus je, cikgu. Di Sarawak ada? Saya rasa di Sarawak ada, cikgu. Padi Bario. Padi Humor. Ya. Ya. Saya duduk di Sarawak, cikgu. Saya selalu makan beras Bario dulu. Yes, beras Bario. Betul, Hanif. Saya nak bagi bintang juga dekat Hanif lah. Boleh, cikgu. 5 bintang 5 untuk bintang. Hanif. Pernah makan beras Bario? Pernah, cikgu. Oh, ya, apa saya rasa rasa? yang beras yang berwarna coklat tu tak silap saya. Sedap juga, sedap okey. juga. Saya kena cuba ni. Ha-ha. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula sebelum tu kawasan pegunungan. Kita nampak di sini ya, ada segitiga berwarna merah. Segitiga berwarna merah ni yang menunjukkan kawasan gunung berapi sebenarnya, iaitu di kawasan Filipina dan juga di Indonesia. Okey, jadi kita ni tidak terkena. Kita tak ada gunung berapi. Okey. Seterusnya adalah kita lihat pula itu berkaitan dengan pinggir laut. Cuba kita nak faham apa itu kawasan pinggir laut. Okey, iaitu pinggir laut itu terdiri daripada semua negara-negara di Asia Tenggara kecuali Laos, Hanif. Negara Laos ni tidak dikelilingi oleh laut. Okey. Kemudian laut yang terdapat di Asia Tenggara adalah Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan juga Laut Sulu. Okey, seterusnya adalah pinggir laut di Asia Tenggara adalah cetek dan dikenali sebagai pentas benua. Apa pula pentas benua? Okey, ada nak jawab dah? Kan saya nak kena tanya. Aidil boleh jawab tak? Kenapa pentas benua ni maksud dia apa? Aidil, silakan. Laut yang cetek. Laut yang cetek. Berapa kedalaman tu Aidil? Agak-agak kamu lah. 100? 100 berapa? 180. Ya, Kalasri cakap 180 meter. 180 meter ya, pentas benua. Berapa ketinggian Hanif? Saya 167 cikgu. Okey, sentimeter. Okey, 1.6. 1.6. So kalau kita terjun mati jugalah. Cikgu tak boleh, betul. cikgu. Okey, sebab tu menjadikan pentas benua ni kaya dengan subur. Sebab cahaya matahari dapat masuk ke dalam laut. Kemudian kita ada banyak pertumbuhan batu karang yang keras dan juga batu karang yang lembut. Ini menjadikan bahawa kawasan Asia Tenggara ni sangat cantik. Okey. Seterusnya adalah kita nak lihat pula adalah kawasan Tanah Pamah. Okey, tadi telah diterangkan oleh murid-murid berkaitan dengan Tanah Pamah yang rendah yang ditanam dengan padi. Kemudian satu perkara lagi adalah Tanah Pamah banyak terdapat di delta dan lembah sungai. Apa beza delta?
dan apa beza sungai. Okey, cuba lihat dalam model ya yang disediakan di sini. Okey, kita kena faham delta ini adalah di kawasan hilir. Okey, ini adalah kawasan hilir sungai. Manakala di kawasan lembah sungai pula adalah kawasan yang terdiri daripada di kawasan pergunungan. Maksudnya ada sungai di celah-celah pergunungan. Maksudnya ada sebuah sebatang sungai di kawasan pergunungan dan di kelilingnya tu adalah kawasan lembah yang berair. Jadi kawasan ini adalah juga subur untuk kita jadikan penanaman padi. Begitu juga dengan kawasan delta. Delta ni terletak di kawasan hilir sungai yang datang terbentuk hasil daripada mendapan-mendapan yang terkumpul yang dibawa oleh sungai ke kawasan muara sungai atau kita cakap muara lah. Okey. Okey, ini adalah profil sungai. Okey. So saya harap murid-murid dapat kenal pastilah di peringkat di kawasan gunung-gunung ni adalah peringkat hulu. Kemudian peringkat tengah iaitu terdiri daripada tasik ladam, iaitu sungai-sungai berliku dan diakhiri dengan kawasan hilir ataupun muara. Macam ataupun dalam istilah lainnya kita cakap di sini adalah tua. Okey. Ni adalah pertengahan cikgu. Okey, sini adalah tua. Okey. Kemudian ini adalah muda, kawasan yang muda. Okey. So maksudnya berlakunya ada air terjun dan sebagainya. Maksudnya arus di kawasan hulu ni sangat laju. Okey, kemudian perlahan-lahan dia mengalir, kemudian makin perlahan lah. Maksudnya kita masa waktu muda tu agresif. Itu dia ada mendapan di hujung di hilir bila kita tua kita pun dah perlahan. Okey. Baiklah, seterusnya kita nak lihat kawasan Tanah Pamah ni juga adalah terdiri pada kawasan-kawasan penanaman padi, penanaman pelbagai jenis pertanian lah, aktiviti pertanian, kemudian juga faktor pentempatan yang sesuai, kemudian kita bina jaringan pengangkutan. Seterusnya adalah antara contohnya adalah di delta Sungai Mekong di Vietnam, delta Sungai Irrawaddy di Myanmar dan Menam Chao Phraya di Thailand. Kita nak lihat satu persatu selepas ini. Baik cikgu. Okey. Seterusnya adalah kawasan tanah tinggi. Okey, iaitu terdiri daripada banjaran Gunung Lipat Muda dan juga banjaran Gunung Lipat Tua. Okey, apa perbezaan antara Lipat Tua dengan Lipat Muda ni? Ada tak murid-murid nak beritahu? Ada murid terangkan? Okey, Akil silakan. Banjaran Gunung Lipat Tua tu gunung berapi yang sudah mati. Lipat Tua maksudnya kawasan pegunungan yang tidak berlakunya gunung berapi. Okey, kalau muda? Kalau muda? Masuk banjaran Gunung Lipat Muda tu gunung berapi yang masih aktif. Okey, masih aktif. Betul, Akil. Okey, bagus. Kemudian banjaran tinggi ini berpunca daripada banjaran Himalaya di utara, kemudian menganjur ke Asia Tenggara, bermula di banjaran Arakan Yoma di Myanmar. Okey, seterusnya adalah banjaran-banjaran lain yang adalah banjaran Annam di Vietnam, banjaran Belau Taung di Thailand dan juga banjaran Crocker di Malaysia. Okey, dekat banjaran Crocker, gunung apa pula? Okey, ada tak nak beritahu? Siapa yang ingin meneka ni? Silakan. Gunung apa di banjaran Crocker cikgu? Ya, gunung apa yang terdapatnya banjaran Crocker? Gunung Siapa apa? yang ingin mencuba? Akil. Okey, silakan Akil. Gunung Kinabalu. Ya, betul. Gunung Kinabalu. Dah naik kah, Hanif? Ya cikgu? Dah naik dah? Dah sampai puncak belum? Ke bawah saja. Tak sempat naik ke puncak cikgu. Tak mampu nanti lagi. kena pergi naik. Okey. InsyaAllah. Seterusnya adalah kawasan gunung berapi yang terletak di beberapa kawasan di Indonesia dan juga di Filipina. Antara contoh kawasan gunung berapi adalah Gunung Merapi, Gunung Kerinci dan juga Gunung Krakatau. Okey, kemudian Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo merupakan gunung berapi yang aktif di Filipina. Okey. Kita beralih kepada sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Baik, cikgu. Hanif? Dan kalau kita masuk nanti dalam tasik tadi kan banyak lagi kita nak perhatikan sama-sama tu. Sebelum itu kita akan berehat sebentar. Tapi kekalkan anda punya pen, pensel, kertas. Sebab kejap lagi nak catat lagi nota pasal sungai dan tasik. Kita berehat sebentar. Kekal bersama kami di Didik TV KPM.
Oh, banyak ni sungai, ada pinggir laut, ada warna hijau ni mungkin tanah pamah, ada tanah tinggi pula. Kembali bersama kami di slot menengah rendah ya. Hari ini mata pelajaran geografi kita sedang kupas sama-sama dan topiknya mengenai saliran di Asia Tenggara. Bersama saya ialah Cikgu Muhammad Zaki, guru geografi dari SMK Penanti Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Cikgu, sebelum berehat tadi kita bincangkan mengenai 11 negara di Asia Tenggara. Kita namakan negara-negara tersebut. Kita ada juga bincang mengenai tanah tinggi, tanah pamah. Baik, sekarang kita akan bincang mengenai sungai pula, Cikgu ya? Ya, betul. Okey, tadi murid-murid dah berjaya menyerahkan 11 buah negara yang berada di Asia Tenggara. Kadang kita nak masuk ke dalam negara tersebut. Okey, tapi Hanif, saya nak minta murid-murid yang menerangkan saya akan bantu murid-murid untuk menjelaskan lagi keunikan kawasan-kawasan sungai dan juga tasik yang berada di Asia Tenggara. Okey, baiklah, kita masuk satu persatu. Sebenarnya terdapat banyak sungai dan tasik yang ada di Asia Tenggara yang mengairi ataupun yang memberi corak bentuk muka bumi di kawasan Asia Tenggara. Okey, seterusnya sungai dan tasik juga mempunyai peranan dan juga kepentingannya itu kepada penduduk di Asia Tenggara. So, apa peranannya? Apa kepentingannya kepada penduduk sekitar? Okey, baiklah. Kita lihat sungai dan tasik utama yang ada di Asia Tenggara. Okey, di dalam paparan sekarang ya, kita lihat Sungai Mekong. Okay, Sungai Mekong terletak di Vietnam dan kedua adalah Tonle Sap di Kemboja. Kita dapat lihat rumah-rumah terapung di kawasan Tonle Sap. Okey, kemudian seterusnya adalah iaitu Sungai Irrawaddy di Myanmar. Kemudian seterusnya adalah Menam Chao Phraya di Thailand dan terakhir sekali adalah Danau Toba di Indonesia. So, Hanif dah sampai ke Menam Chao Phraya River? Saya rasa saya belum sampai di Thailand pun, Cikgu. Pernah sampai ke Bangkok? Oh, pernah, Cikgu. Okay. Di Bangkok. Sebenarnya Menam Chao Phraya tu berakhir di kawasan Bandaraya Bangkok. Kita dapat lihat kawasan sungai di Menam Chao Phraya tu sangat sibuk dengan aktiviti bot-botnya, kemudian aktiviti membawa pelbagai jenis barang-barangan daripada kawasan pedalaman ke kawasan bandar, begitu juga daripada kawasan bandar ke kawasan pedalaman. Kemudian banyak aktiviti sangat sibuk di kawasan Menam Chao Phraya, Sungai Menam Chao Phraya. Okey. Baiklah, kita nak lihat Sungai Mekong. Okey, Sungai Mekong itu terletak di Vietnam. Okey, saya nak minta Aidil. Aidil, boleh tak terangkan kepada kita semua berkaitan dengan keunikan Sungai Mekong? Silakan. Ya. Sungai Mekong adalah sungai ke-12 terpanjang di dunia, ke-10 terbesar dari segi isi padu dan mengeluarkan 4,475 km padu air setiap tahun. Panjangnya 4,880 km dan lembangan Sungai Mekong seluas 812,000 km persegi. Mekong bermaksud Sungai Kong, induk pada segala sungai. Okey, terima kasih Aidil. Saya nak terangkan lebih jelas berkaitan dengan Sungai Mekong. Sebenarnya Sungai Mekong ni telah melalui banyak negara yang berpunca daripada dataran Tibet di China, kemudian melalui sempadan antarabangsa iaitu terdiri daripada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di bandaraya Ho Chi Minh City di Vietnam. Pernah sampai Vietnam? Vietnam belum lagi, Cikgu. Okay. Tapi saya tengok dengan begitu banyak negara yang sungai ini lalu itu yang dia panjang sampai 4,880 km, Cikgu. Antara yang terpanjang. Betul. Dan tadi Adil Cikgu. Adil Adil punya penjelasan tadi sangat menarik, sangat jelas, Cikgu. Cikgu nak bagi bintang tak untuk tu? Saya bagi 4 bintang dulu. 4 bintang dulu. Baik. Sebelang Adil. Okay, seterusnya adalah kita nak lihat masih lagi Sungai Mekong. Ini gambar yang dipaparkan sekarang itu adalah kawasan lembah. Dikelilingnya adalah adanya kawasan pegunungan. Maksudnya Sungai Mekong ni melalui satu perjalanan yang sangat jauh. Dan Sungai Mekong juga merupakan sumber air kepada tasik Tonle Sap di Kemboja. Okey, seterusnya kita nak lihat lebih 90 juta penduduk adalah bergantung kepada Sungai Mekong, terutamanya untuk menjalankan aktiviti penanaman padi. Sebab itu menyebabkan Vietnam ni merupakan periuk nasi atau disebut periuk nasi bagi negara Vietnam, kerana lebih kurang 18% penduduk di Vietnam ni mengusahakan penanaman padi. Sehingga 18%, Cikgu. Ya, 18% penduduk. Okey. Seterusnya kita lihat iaitu kawasan lembah sungai yang sangat subur dan sesuai juga untuk dijalankan aktiviti pertanian.
Okey, lebih kurang 140,000 kilometer persegi padi sawah ditanam di lembah Sungai Mekong. Ini yang saya kata periuk nasi bagi Vietnam. Periuk nasi Vietnam, cikgu ya. Seterusnya kita lihat pula Sungai Irrawaddy. Di mana pula Sungai Irrawaddy? Iaitu terletak di Myanmar. Saya nak jemput Akil. Sila bentangkan kepada kawan-kawan kita di rumah. Silakan. Sungai Irrawaddy ialah sungai yang terpetir dan terpanjang di Myanmar. Sungai ini panjangnya ialah 2,293 km. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Lautan Andaman. Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk mencari sumber air dan sumber protein. Okey. Panjang juga sungai ni, cikgu. Tapi saya rasa separuh daripada panjang Sungai Mekong tadi ya. 4,800, ini 2,200, hampir 2,300. Tadi Akil sebut dekat murid-murid tentang sumber protein. Apa pula sumber protein ni? Okey, ada tak murid-murid nak terangkan? Ada tak? Mungkin Kalashri, sumber protein ni apa maksud sumber protein kepada penduduk? Cuba terangkan kepada murid-murid di rumah. Sumber protein tu ikan tawar yang seperti ikan haruan, ikan tilapia. Ya, betul. Kalau di Malaysia kita lebih dikenali sebagai kita dapat jumpa dekat kawasan sungai, kita ada ikan haruan dan ikan air tawar dan banyak lagi sumber-sumber ikan, terutama di Sungai Irrawaddy ni. Mereka menjadikan sumber protein itu datangnya daripada sungai. Macam kita lebih banyak dapat sumber protein daripada ikan-ikan di laut. Betul. Hanif suka makan ikan keli? Ikan keli boleh juga, cikgu, sedap. Kalau keli Afrika yang besar tu, suka tak? Saya suka ikan yang kecil. Saya belum jumpa lagi, cikgu, ikan yang itu. Saya makan ikan keli di Malaysia, cikgu. Sebenarnya terdapat spesies-spesies ikan yang tak dibenarkan dilepaskan di kawasan sungai kerana dia mengancam hidupan ekosistem di dalam sungai negara kita lah. Begitu juga dengan negara-negara di contohnya di Myanmar juga sama, mengalami isu yang sama, iaitu maksudnya terdapat spesies yang menjadi pemangsa kepada ikan-ikan tempatan. Antara seperti ikan keli Afrika tadi. Dia sangat besar, dia akan makan spesies-spesies yang ada di dalam ekosistem yang di kawasan Sungai Irrawaddy. Betul, cikgu. Cikgu, mengenai Sungai Irrawaddy ni, pembentangan Akil tadi, berapa bintang pula cikgu nak bagi tu? Saya bagi 5 bintang. 5 bintang. Akil dapat 5, tadi Aidil dapat 4. Okey. Saya pasti ramai lagi nak berebut bintang ni. Masih yang sama, Sungai Irrawaddy juga penting untuk penanaman padi. Okey, sebabkan oleh sumber air yang banyak menyebabkan penanaman padi itu sangat giat aktif dijalankan, terutamanya di kawasan tanah pamah lah dan di kawasan tepi-tepi sungai. Okey, kita nak balik kepada Menam Chow Phraya. Di mana ni? Okey, Sawadika. Tadi Hanif ada pegang pisang. Okay. Saya pegang pisang ni tadi, cikgu. Pisang tadi adalah merupakan sumber yang penting di Thailand. Kebanyakan pisang-pisang ditanam di sepanjang sungai Menam Chow Phraya. Kemudian dia akan dibawa ke Venice ataupun di kawasan Pasar Terapung atau dipanggil sebagai Venice Timur. Okey, kita nak penjelasan daripada silakan Kalashri, saya rasa. Okay, silakan Kalashri. Sungai Menam Chow Phraya adalah sungai terpanjang dan terpenting di negara Thailand. Panjangnya 372 km mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam di selatan. Sungai ini membentuk lembah Chow Phraya. Bangkok pesat membangun seperti sekarang kerana adanya sungai ini. Penduduk Bangkok seramai 8.1 juta orang amat bergantung hidup kepada sungai ini. Okey. Terima kasih Kalashri. Okey. Saya nak jelaskan lagi. Sebenarnya Menam Chow Phraya ni juga merupakan ataupun sumber air yang sangat subur, menjadikan kawasan tanah di kawasan Thailand itu sangat subur. Sesuai juga untuk penanaman padi. Masih juga padi. Ini masih padi, cikgu. Sebenarnya negara-negara yang di kawasan Asia Utara ataupun Asia Tenggara di atas seperti Thailand, seperti di Vietnam dan juga Myanmar, mereka ni mengusahakan penanaman padi yang sangat aktif dan di antara pengeluaran padi antara terbesar di dunia juga. Okey. Kemudian kita lihat pula. Okey.
Oh, ni cikgu ada sebut tadi berjual beli di sungai Venice Timur Ya, cikgu. Venice Timur ataupun Pasar Apung. Okey. Sebenarnya Pasar Apung ni, penduduk di kawasan Myanmar ni membawa hasil-hasil tanaman mereka untuk berjual di kawasan Pasar Terapung tadi. Jadi kalau kita pergi ke Venice Timur ni ataupun kawasan Pasar Terapung, kita boleh belilah dengan harga yang lebih murah lah. Contohnya pisang tadi ataupun buah limau yang dipaparkan dalam skrin tadi Okey, sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. Sebab itu saya bagi tahu tadi, Menam Chapai ini sangat dia punya arus sungai yang sangat kuat sebabkan oleh banyak bot-bot mengalir daripada kawasan hulu ke hilir dan membawa pelbagai jenis barang-barangan lah. Okey, iaitu mengangkut kayu balak dan juga barang-barang pukal, contohnya baja, kemudian bahan-bahan makanan juga ke kawasan pedalaman. Ini menjadikan Menam Chao Phraya ini adalah sesuai untuk dijadikan sebagai jalan pengangkutan utama bagi penduduk di Thailand. Sebab Thailand yang sangat panjang, besar. Bukan saja untuk mengangkut kita cikgu daripada satu tempat ke tempat lain, tapi juga untuk mengangkut bahan industri. Okey. Seperti balak seperti cikgu katakan tadi. Seperti yang sama juga dengan Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan. Okey. Kepentingan tu sama seperti di Menam Chao Phraya. Okey, seterusnya kita nak beralih kepada Ton Lesap. Okey. Ton Lesap ni saya nak minta siapa? Dashni ke? Darwin ke? Davina ke? Silakan. Siapa yang membentangkan mengenai Ton Lesap? Siapa yang ingin mencuba? Davina atau Dashen? Saya Dashin. Okey, Dashen, silakan. Ton Lesap ialah tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara iaitu 2,569 km persegi. Tasik ini terletak di bahagian barat Kemboja. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Sistem pengairaan berpunca dari tasik ini membentuk terusan yang digunakan untuk penanaman padi secara meluas. Okey, bagus Dashen. Sama juga kita masih bercakap tentang kepentingan Ton Lesap ni, tasik Ton Lesap ini adalah untuk penanaman padi secara meluas. Okey, kita lihat seterusnya adalah Ton Lesap, iaitu berkaitan dengan saya nak beri tambahan sedikit, iaitu aktiviti perikanan air tawar ini merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting yang dijalankan sepanjang tahun. Kenapa sepanjang tahun? Ada tak murid-murid nak cuba, nak terangkan kenapa perikanan boleh dijalankan sepanjang tahun? Silakan. Ada tak? Siapa yang ingin mencuba? Kenapa sepanjang tahun? Ada kena-mengena dengan musim ke cikgu? Dia kena dengan musim. Macam contoh kita lah, kita pakai baju pun sama. Daripada awal tahun sampai hujung tahun tak perlu nak pakai baju sejuk. Betul. Okey. Sebenarnya ada dipengaruhi oleh apa? Oleh? Atau Kalashri mahu mencuba? Aidil boleh? Aidil? Dipengaruhi oleh apa? Aidil. Boleh ke? Ya. Kerana air di situ cepat kering, so mereka mengambil ikan dengan lebih banyak untuk membuatkan bekal. Okey. Sebab pada musim kemarau, contohnya pada musim kemarau lah, macam Aidil cakap tadi, pada musim kemarau air akan dicetek, jadi aktiviti perikanan atau aktiviti menangkap ikan itu jalankan lebih banyak berbanding bila air yang banyak. Maksudnya sepanjang tahun kita dapat jalankan itu adalah disebabkan oleh faktor iklim kita sama. Okey, iklim monsun tropika di Thailand. Jadi hujan dan juga taburan hujan dan juga suhu adalah sama sepanjang tahun. Jadi aktiviti perikanan itu boleh dijalankan sepanjang tahun berbanding dengan penduduk di kawasan negara-negara yang mengalami 4 musim. Okey. Tasik juga merupakan kawasan pelancongan. Kapal dapat mudik sampai ke Sungai Mekong. Seperti yang saya beritahu tadi, sumber air ini kebanyakannya adalah daripada Sungai Mekong juga. Okey, Tasik Ton Lesap ni sumber airnya datang daripada Sungai Mekong. Okey, seterusnya kita nak lihat Danau Toba pula. Danau Toba. Okey, silakan Davina. Silakan Davina. Danau Toba ialah tasik atau danau yang terbesar di Indonesia dengan 100 km panjangnya serta 30 km lebarnya. Terletak di tengah bahagian utara Sumatera dengan aras permukaan setinggi lebih kurang 505 meter. Okey, kedalamannya 500 meter.
Okey, saya nak beri tambahan sikit Davina. Okey, terima kasih Davina, bagus. Okey, ternyata tasik danau ataupun Danau Toba ini merupakan tasik volkanik atau super volkanik yang terjadi disebabkan oleh letupan gunung berapi. Okey, kita lihat kejadian gunung berapi itu berlaku lebih kurang 73,000 hingga 75,000 tahun yang lama dah. Tapi catatan letusan gunung berapi itu berlaku sebanyak 3 kali. Maksudnya gunung berapi ini sangat besar. Bila dia meletus menyebabkan kawasan di tengah-tengah membentuk kawasan tasik. Okey, ini menyebabkan Indonesia ini ataupun kawasan Danau Toba ini menjadi kawasan pelancongan. Okey, menarik perhatian penduduk dari segi pelancongan lah. Terutamanya contohnya adalah Pulau Samosir yang terbentuk disebabkan oleh pergerakan magma di bawah tasik. Maksudnya ada pulau, ada tasik, di tengah-tengahnya ada pulau. Disebabkan oleh pembentukan magma di kawasan tasik itu tadi menyebabkan banyak penduduk, banyak pelancong nak pergi ke Danau Toba untuk menikmati keindahan di kawasan gunung, kawasan pergunungan, iaitu kawasan gunung Gunung Lipat Muda tadi. Lipat Muda. Adakah aktif ataupun tidak aktif di kawasan Danau Toba ni? Kawasan gunung ni. Okey, gunung berapi di sini aktif ataupun tidak aktif? Saya nak tanya murid-murid. Aidil, aktif atau tak? Aktif. Aktif. Yang lain? Dashan, adakah kawasan pegunungan ini aktif? Berlakunya letusan gunung berapi. Dashan? Aktif. Aktif juga. Akil? Aktif. Aktif. Okey, sebenarnya memang betul aktif. Masih aktif lagi cuma cikgu. Danau Toba ni adalah kawasan pegunungan atau gunung yang sedang tidur. Jangan bangunkan dia. Kalau dia bangun, dia akan meletuslah nanti, dia cikgu. meletus, menyebabkan Baik. kawasan sekitar ni akan musnah. Okey, Sangat ini menarik kesan cikgu. dia. Tempat pelancongan tetapi gunung berapi yang masih aktif ya, tapi sangat menarik kerana ada kawah, ada tasik, ada pulau juga di tengah-tengahnya. Banyak juga cikgu kita dah bawa kita melancong hari ini dalam mata pelajaran geografi. Nak teruskan pelancongan kami, kekal bersama kami di Didik TV KPM. Kita berehat sebentar. Kembali bersama kami di Didik TV KPM yang hari ini untuk slot menengah rendah. Tadi kan cikgu kita dah bawa kita melancong dalam mata pelajaran geografi dan topik ialah saliran di Asia Tenggara. Bersama saya ialah Cikgu Muhammad Zaki bin Said, Guru Geografi SMK Penanti Bukit Mertajam Pulau Pinang. Dan cikgu, sebelum kita berehat, cikgu ada menunjukkan contoh-contoh lokasi, ada tasik, ada sungai ya di Asia Tenggara ni. Sekarang adakah kita akan melakukan sedikit perbandingan, cikgu? Saya nampak di sana tulis perbandingan tu. Betul, Hanif. Kita akan masuk kepada soalan berkaitan dengan perbandingan. Saya nak tahulah murid-murid ni faham ataupun tak. Okey. So sebelum saya nak tanya soalan, kita lihat pada model yang saya sediakan di sini adalah kita lihat penerangan saya tadi adalah merujuk kepada kawasan sungai. Sungai maksudnya dia mengalir jauh daripada kawasan hulu sehinggalah ke kawasan hilir. Kemudian setiap aliran sungai yang lalu di kawasan setiap kawasan tanah pamah tadi memberikan kelebihan kepada kawasan-kawasan tersebut. Contohnya kita dapat menjalankan aktiviti pertanian, terutamanya kawasan penanaman padi, dan juga terutamanya di kawasan gunung berapi kita akan dapat lihat iaitu aktiviti pelancongan giat ataupun aktif dijalankan di kawasan pengguna gunung berapi. Agak-agak Hanif, takut tak nak pergi ke kawasan gunung berapi? Sebenarnya takut juga, cikgu. Saya pernah pergi ke satu kawasan gunung berapi, tapi saya rasa itu gunung berapi yang sudah tidak aktif lah. Okey. Tapi di Korea saya rasa dah tak aktif dah, cikgu. Jangan bangunkan dia sedang tidur, Hanif. Okey, baiklah. Murid-murid dah bersedia ke? Kita nak lihat perbandingan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, saya nak buka kepada murid-murid, mungkin nak bagi contohlah perbandingan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Adakah? Silakan. Siapa yang ingin mencuba pertama? Yang pertama adalah Akil. Silakan Akil, silakan. Sungai sebagai pengangkutan utama seperti Menam Cok Raya. Okey, sungai sebagai pengangkutan utama.
Okey, seperti di mana? Menamco Pria. Okey, yang kedua. Ada tak lagi? Siapa ingin mencuba? Ada lagi yang nak mencuba? Silakan, idea. Silakan. Sungai untuk penanaman padi sawah seperti di Sungai Mekong, Delta, Irrawaddy dan Tonle Sap. Okey, sungai dijadikan sebagai penting untuk penanaman padi. Yang ketiga, ada lagi tak? Yang ketiga, Yes, silakan. silakan. Kalau Shri ke? Davina. Davina, silakan. Danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi seperti Danau Toba. Okey, ini disebabkan oleh letusan gunung berapi ya. Ada lagi ke cikgu? Ada Lepas lagi ni? tak? Nak beri contoh lah perbandingan. Ada tak lagi? Silakan. Kita ada Kalashri. Silakan Kalashri. Kalashri. Sungai-sungai sumber protein seperti Sungai Irrawaddy. Okey, sumber protein. Okey, cukuplah contoh Cukup. 4 iaitu perbandingan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Kita bandingkan dengan kawasan negara kita. Tadi murid-murid sangat seronok nak beritahu kepada kawan-kawan kita di rumah. Semua di luar negara. Negara kita ni tak ada apa-apa yang menarik ke, Hanif? Saya rasa banyak menarik di sini juga cikgu. Banyak menarik. Contohnya sungai sebagai pengangkutan. Okey, contohnya di Menamco Pria. Okey, kita pun ada iaitu di Sungai Rejang dan Sungai Kinabatangan di Sabah dan Sarawak. Kemudian yang kedua adalah sungai dijadikan sebagai sumber air untuk penanaman padi. Kita ada kawasan di negara kita iaitu Delta Kelantan juga. Delta Kelantan, kemudian juga kita ada kawasan dataran Kedah dan Perlis. Kemudian kawasan danau, ini kita tak ada. Letusan gunung berapi sebab kita adalah kawasan banjaran Gunung Lipat Tua. Contohnya itu di kawasan Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu, Okey. cikgu. Jom kita pergi naik Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya yang keempat adalah sungai sebagai sumber protein bagi penduduk di kawasan Tonle Sap. Negara kita makan ikan air tawar tak? Pernah cikgu? Tentunya. Okey, banyak juga. Contohnya kita ada tasik kenyir. Kemudian kita ada tasik apa lagi? Banyak tasik cikgu. Dan cikgu, saya nak tanya cikgu juga. Ya. Bagaimana prestasi murid kita hari ini? Cikgu, bagi sedikit rumusan mengenai prestasi Okey, mereka. untuk hari ini saya nak bagi kalau aras Gunung Kinabalu tu baru sampai peringkat 5, belum sampai puncak. Oh, hampir di sana cikgu. So kita berusaha lagi lah. Aras 5 belum sampai puncak, aras 6 sebagai aras puncak Gunung Kinabalu. Betul, sangat menarik cikgu. Dan cikgu, kalau kita ada lagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, di manakah kita boleh tengok? Okey, kamu boleh lihat ataupun cari dalam melalui layaran website melalui kita boleh type dekat sana iaitu Sumberku. Sumberku yang ada tertera di kaca TV anda tu. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila ke sana. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini iaitu Teknologis Muhammad Zaki bin Said, guru geografi dari SMK Penantin Bukit Mertajam Pulau Pinang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ke-6 murid kami dalam talian dari SMK Methodist Nibong Tebal Pulau Pinang. Mereka adalah Aidil, Davina, Akil, Kalashri, Arshini dan juga Darshan. Dan kepada murid-murid saya di rumah, terima kasih kerana sentiasa bersama kami. Harap-harap semuanya banyak menimba ilmu dan insya-Allah nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih sentiasa bersama kami di Didik TV KPM. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih.